Benda ni memang nak tunjuk yang dia bebas keluar masuk dalam rumah ni dan dengar apa yang mak cakap. Boleh bertindak sesuka hati mengikut kehendak tuannya. Tambahan pula, sekarang ni bukan duit mak je yang kena curi, duit Azam pun kena sekali. Senang cerita, sesiapa saja yang simpan duit dalam rumah, semua kena curi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Hari ini saya akan kongsikan kisah benar yang dialami oleh sebuah keluarga. Seorang ibu tunggal yang ada 3 orang anak akibat perbuatan sihir khianat manusia yang tamak, tak ada belas kasihan dan sanggup menganiaya, menakutkan dan mengganggu kesejahteraan hidup keluarga Puan Aisyah sampai hilang duit RM7,000. Keluarga berpecah belah dan jatuh sakit teruk. Nak tahu kisah dia macam mana? Tonton video ni sampai habis. Jangan lupa like, subscribe dan komen dalam video ni pada yang nak join grup Telegram saya. Saya letakkan link dekat bawah. Macam biasa, sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump to Rabak Seram. Puan Aisyah, seorang ibu tunggal. Ada seorang anak perempuan OKU terlantar yang bernama Jimin, 24 tahun, anak kedua, dan 2 orang anak lelaki bernama Yus, 13 tahun, anak bongsu, dan Azam, 28 tahun, anak sulung, iaitu si penulis cerita ni. Puan Aisyah dan 3 orang anaknya telah tinggal di sebuah rumah teres kawasan perumahan terletak di Perak selama 10 tahun sejak arwah suaminya meninggal dunia akibat kanser. Sepanjang 10 tahun tinggal dekat rumah tersebut, tak pernah mereka sekeluarga alami kejadian seram dan hidup aman damai hinggalah hari kejadian. Semua nama dalam kisah ni bukan nama sebenar ya. Peristiwa hitam ni bermula dengan kehilangan duit mak Puan Aisyah pada pagi 22 hari bulan 7 2020. Mak mula sedar benda ni masa dia nak pergi pasar pagi nak beli barang basah. Memang dah jadi rutin mak akan ke pasar pagi dekat kawasan taman perumahan ni setiap 2 hari sekali. Setahu mak, memang ada RM1,400 dalam dompet seperti yang dicatat dalam kertas catatannya. Duit RM1,400 yang biasa diambil pada minggu ketiga setiap bulan merupakan duit pencen polis arwah ayah yang meninggal dunia 10 tahun lepas. Biasanya mak akan simpan duit pencen ayah dekat rumah untuk kegunaan harian, nak beli barang dapur dan perbelanjaan sekolah anak. Tak payahlah mak nak pergi bank banyak kali dah. Lagipun bank agak jauh dari rumah. Untuk pengetahuan, mak ni seorang yang teliti bila melibatkan duit. Segala perbelanjaan duit keluar masuk dia catat dalam buku. Terkejut mak pagi tu bila dia kira duit dalam dompet dia kurang RM400. Ada RM1,000 je. Inilah kali pertama kehilangan duit berlaku. Hati mak berkata, mungkin ada antara anak-anak dia yang ambil duit tak bagi tahu dia. Dalam rumah ada Azam, Jimin, OKU terlantar dan Yus. Namun walaupun mak syak anak-anaknya, dia hanya diamkan diri. Mak anggap mungkin ada kesilapan dekat mana-mana yang menyebabkan duit short RM400 tu letak dekat mana-mana ke, atau mungkin anak-anak akan mengaku sendiri nanti. Tapi setelah diteliti segala catatan pembelanjaan duit keluar masuk, tak mungkin ada kesilapan. Sah, memang ada kecurian. Pagi tu, mak pun terus pergi pasar dengan duit RM1,000 dekat tangan. Mak kata mungkin kali ni je lah berlaku. Dia pun tak nak pening-pening. Dalam fikiran kalau anaknya ada ambil, mak haraplah anak-anak dia akan mengaku sendiri. Semua pun dah besar-besar kan. Tapi tak ada seorang pun yang mengaku. Hari pun berlalu. Selang 2 hari, jadi lagi kehilangan duit RM100. Kemudian kejadian kehilangan duit ni jadi semakin agresif. Setiap 2 hari sekali, dan lepas tu
hari-hari duit mak dicuri. Dari segi jumlah tak menentu. Ada hari RM200, ada hari RM100 dan ada hari semua duit yang ada dalam dompet mak hilang. Nak gugur jantung mak setiap kali buka dompet dia. Mesti duit hilang. Dalam masa 2 minggu, mak dah hilang duit RM1,300. Duit pencen yang mampu tanggung kehidupan mak sekeluarga selama sebulan lesap dalam masa 2 minggu je. Panik, betul-betul gila kejadian ni. Sepanjang 2 minggu, suasana dalam rumah jadi tegang dan panas dengan pergaduhan. Kejadian misteri kehilangan duit mak telah menyebabkan adegan tuduh-menuduh berlaku dalam keluarga. Mak yang pada mulanya hanya diamkan diri tentang kejadian misteri ni mula bersuara dan minta sesiapa yang buat segera mengaku. Dah melampau. Kalau nak pakai duit sangat, boleh cakap dan minta elok-elok, kata mak. Tersentak, bermati-matian Azam dan Yus menafikan mereka yang curi duit mak tu. Azam yang dah bekerja dekat bandar memang tak perlu duit mak sebab dia dah ada duit gaji sendiri. Tambahan pula, dia duduk rumah keluarga, makan minum semua dekat rumah. Yus pula masih bersekolah menengah. Dialah yang jadi suspek utama kes misteri kehilangan duit ni. Tapi Yus pun bermati-matian tak mengaku curi duit mak. Kalau Yus nak duit, Yus minta dengan mak. Lagipun pintu bilik mak tu sentiasa berkunci. Nak curi apa bendanya, kata Yus. Senang cerita, porak-peranda keluarga mereka akibat kejadian misteri kehilangan duit ni. Masing-masing masam muka, tuduh-menuduh dan syak wasangka antara ahli keluarga. Kalau bercakap pun asyik nak bergaduh je. Tapi dalam masa yang sama, kejadian misteri kehilangan duit tu terus berlaku dan berlarutan selama 2 bulan. Betapa seksanya benda ni bila duit pencen mak habis dicuri setiap hari, tapi tak ada bukti atau petunjuk yang kecurian duit ni dilakukan oleh anaknya. Lebih misteri, kerja curi duit ni terlalu bersih. Tak bergerak pun dompet atau bertabur apa-apa kertas dalam dompet mak. Untuk 2 bulan tu, mak terpaksa keluarkan duit simpanannya untuk tampung perbelanjaan harian. 2 bulan saja, RM3,000 duit mak hilang. Seksanya hanya Tuhan je yang tahu. Dah lah masa kejadian tu tengah PKP, nak keluar rumah sesuka hati pun tak boleh. Ditambah pula dengan misteri kehilangan duit setiap hari dan anak beranak pula berantakan, ibarat dah jatuh ditimpa tangga. Lepas 2 bulan kejadian misteri kehilangan duit ni berlaku tanpa ada jawapan, mak masih anggap ini kerja anak-anaknya. Langsung tak terlintas dalam fikiran ini perbuatan benda selain manusia. Sepanjang hidup mak, tak pernah dia kena ganggu atau berhadapan dengan makhluk halus. Yang ada kisah-kisah seram yang diceritakan balik oleh maknya masa membesar di sebuah kampung terletak jauh dalam hutan di Perak. Satu hari, dengan kuasa Allah, terdetik di hati, mak rasa misteri kehilangan duit ni bukanlah perbuatan manusia. Sebab segala usaha untuk elakkan kehilangan duit ni gagal. Antaranya, mak simpan duit dalam dompet lain, simpan duit atas almari dan macam-macam lagi, tapi duit tetap hilang juga. Ada satu kejadian tu yang mengesahkan kejadian misteri kehilangan duit ni bukanlah dilakukan oleh manusia. Pada satu tengah hari, hanya mak dan Jimin, anak kedua mak yang OKU terlantar tu, ada dekat rumah. Azam kerja, Yus pergi sekolah. Mak sengaja letak duit RM50 atas meja makan dekat ruang tamu. Kemudian mak ke dapur kejap. Dalam 5 minit, mak datang balik ke meja makan. Duit atas meja tadi dah lesap. Memang sah, ini bukan kerja manusia. Dalam keadaan marah tu, ada rasa seram sejuk juga dengan kejadian tadi. Ada sesuatu dalam rumah ni, kata mak. Malam tu, selesai makan malam, mak bagi tahu Azam dan Yus kejadian aneh tengah hari tadi. Mereka macam tak percaya dengan cerita mak tu. Alah, mak tersilap letak kot. Tak mungkinlah ada sesuatu dalam rumah ni, kata Azam. Lagipun, benda apa yang boleh buat macam tu? Azam bagi cadangan, kalau betul lah ada sesuatu dalam rumah yang curi duit mak, Azam suruh mak pecahkan duit RM100 jadi 3 bahagian, RM40, RM30, RM30 dan letakkan dekat 3 tempat yang berbeza dalam bilik mak. Untuk lebih susahkan keadaan, 3 tempat ni hanya mak seorang je yang tahu. Mak setuju dengan cadangan Azam tu. Malam tu juga mak letakkan duit dekat 3 tempat yang berbeza dalam bilik dia. Lepas tu mereka semua tidur di bilik masing-masing. Pagi tu, lepas solat subuh, mak periksa semula 3 tempat yang disorokkan semalam. Memang betul, duit tu dah hilang. Meremang bulu roma mak masa tu, mengucap panjang dia. Sebelum Azam pergi kerja dan Yus ke sekolah, mak bagi tahu mereka berdua tentang kehilangan duit tu dan tempat mak sorokkan duit-duit tu. RM40 mak letakkan atas rak kain, RM30 dalam tandas dan RM30 lagi mak letak bawah katil. Azam dengan Yus terkejut. Sah,
ini bukan perbuatan manusia. Lagipun mak seorang je yang ada dalam bilik semalam. Tak ada sesiapa pun masuk. Tu pun mak tidur-tidur ayam nak tengok kalau ada sesiapa masuk bilik dia. Tambahan pula, mak seorang je yang tahu dekat mana dia sorokkan duit-duit tu. Tapi tetap hilang juga. Mak masih tak puas hati dan bagi tahu Azam dan Yus malam ni dia nak letak duit dalam bilik lagi, tapi dekat tempat yang berbeza. Kunci bilik 24 jam. Hanya mak je yang ada kunci bilik tu. Malam tu mak tidur luar. Pukul 10 pagi esoknya, mak buka pintu bilik, cari duit yang diletakkan semalam. Sekali lagi, duit tu tetap hilang. Memang betul-betul sah. Ini bukan perbuatan manusia. Kejadian ini betul-betul buat mereka sekeluarga tersentak. Perasaan bercampur bau, sedih, marah, ketakutan dan tertanya-tanya, apa yang tengah berlaku ni? Azam sebagai anak sulung dan jadi ketua keluarga sejak ayahnya meninggal, tertanya-tanya, kenapa mak dia yang seorang ibu tunggal yang bergantung harap semata-mata pada pencen arwah ayah yang tak seberapa, dan ada anak OKU terlantar dalam masa yang sama tanggung anak yang masih bersekolah, dibuat macam ni sekali. Bercerita tentang soal kepribadian mak. Mak ni seorang yang low profile, tak suka menunjuk-nunjuk, lagipun apa benda yang nak ditunjukkan. Yang ada sebuah kereta dan sebiji motor untuk kemudahan bergerak ke bandar dan hospital untuk urusan check up si Jimin ni. Hampir seluruh masanya ditumpukan untuk uruskan hal anak-anak je. Tak ada masa langsung nak menyebut atau bergosip tentang hal orang lain. Kalau keluar rumah pun dia pergi pasar dan beli barang dekat kedai. Itu je, tak ada nak bermusuh dengan sesiapa pun. Duit yang ada cukup-cukup makan je setiap bulan. Tergamak betul benda ni dah curi duit mak sampai beribu ringgit. Tak ada sebab pun orang nak pedih mata atau sakit hati nak sihirkan mak. Sejujurnya kejadian ni betul-betul mengganggu emosi dan kesihatan mak. Sekuat mana pun mak, dia seorang wanita, jiwanya lembut. Tambahan pula tak ada suami di sisi dan terpaksa hadap masalah ni sorang-sorang. Dah beribu duit mak dicuri. Pada satu malam, mak dah hilang sabar bila duit yang disimpan dalam satu uncang petang tu hilang. Duit tu sepatutnya dia nak guna beli beras, susu tin dan roti. Waktu tu pukul 9 malam. Tak semena-mena mak berteriak dari dalam bilik dia, "Pulangkan duit aku. Duit tu aku nak beli makanan keluarga aku. Pulangkan balik." Azam dan Yus yang dengar teriakan mak tu terus berlari ke dalam bilik dan tenangkan mak. Mereka berdua faham kenapa mak bertindak di luar kawalan. Berbulan-bulan mak sabar, pendam dan berdiam diri. Lepas mak dah bertenang, semua masuk tidur ke bilik masing-masing. Pagi subuh tu, masa mak bangun tidur nak solat subuh, dia rasa macam ada sesuatu dekat tepi kepala. Allah, ada satu uncang yang dalamnya ada kertas catatan. Tak syak lagi, itulah uncang duit mak yang hilang petang semalam. Dalam uncang tu ada kertas catatan duit mak je. Rupa-rupanya makhluk tu dengar cabaran mak malam tadi dan pulangkan uncang. Tapi duit dalam uncang tu diambil. Benda ni memang nak tunjuk yang dia bebas keluar masuk dalam rumah ni dan dengar apa yang mak cakap. Boleh bertindak sesuka hati mengikut kehendak tuannya. Tambahan pula, sekarang ni bukan duit mak je yang kena curi, duit Azam pun kena sekali. Senang cerita, sesiapa saja yang simpan duit dalam rumah, semua kena curi. Ada satu hari tu, Azam keluar duit dari bank, simpan dalam dompet dekat rumah. Sebab esoknya Azam nak pergi bayar bil telefon dengan duit tu. Masa dia nak keluar pergi bayar bil tu, dia buka lah dompet. Dah hilang duitnya. Menyirap Azam masa tu. Nama pun dah muda. Kali ni Azam pula hilang sabar. Malam tu Azam berteriak cabar makhluk tu tunjukkan diri dalam bilik tu. Kali ni dia nak berhadapan dengan makhluk tu. Azam sediakan satu talam besar. Atas talam tu diletakkan kacang hijau. Sekelilingnya ada tepung berbentuk bulatan dan diletakkan duit dekat tengah-tengah talam tu. Azam cabar kalau nak ambil duit ni, tunjukkan diri dan ambil depan dia. Dari pukul 12.30 malam, Azam kunci bilik dengan barang-barang tersebut dan hanya berlampukan cahaya lilin. 3 jam Azam tunggu, tak ada apa yang muncul. Pukul 3 pagi, Azam mula rasa mengantuk dan terlelap. Bila tersedar subuh tu pukul 6 pagi, Azam tengok kacang-kacang hijau berterabur dan ada kesan calitan dekat tepung. Ada benda yang melintas untuk ambil duit tu. Memang parah. Dalam 6 bulan je mak dah hilang RM4,000. Rasa bingung bila fikir kenapa benda ni berlaku pada mak sekeluarga. Lebih pelik lagi bila diselidik hanya rumah mak je yang kena musibah ni dalam satu taman perumahan tu. Sama ada rumah yang dituju atau mak dan Azam, mungkin satu keluarga yang dituju sini, mereka tak tahu. Benda ni boleh keluar masuk sesuka hati untuk mencuri siang malam. Rumah macam dah tak ada pintu dibuatnya. Setahu mak, hantu tak perlukan duit. Yang perlu duit ni manusia yang membela hantu.
tu. Kemudian mak ada berbincang dengan Azam dan Yus sama ada nak bagi tahu jiran sekeliling perkara ni atau tak. Setelah berbincang, mereka sekeluarga sepakat tak nak bagi tahu jiran sekeliling sebab tak nak benda ni jadi kecoh dan menimbulkan ketakutan di kawasan kejiranan mereka tu nanti. Kejadian misteri dekat rumah tak berhenti setakat tu je. Muncul satu lagi gangguan seram dalam rumah. Kejadian ni berlaku dalam pukul 2 pagi. Macam biasa, semua ahli keluarga dah tidur dalam bilik masing-masing. Malam tu, Azam susah nak lelapkan mata. Masa tengah mengelamun tu, tiba-tiba Azam terdengar bunyi tapak kaki berlari-lari atas loteng rumah dari depan ruang tamu ke ruang dapur rumah. Berdegup jantung Azam dibuatnya. Apa benda pula berlari-lari atas rumah ni tengah-tengah pagi buta. Dah 10 tahun dia tinggal dekat rumah tu, tak pernah pula ada benda berlari-lari atas loteng rumah ni. Dan loteng rumah ni memang kosong, tak ada apa benda pun dekat situ. Hanya ruang kosong je. Dalam hati Azam, tak mungkin yang berlari-lari ni kucing, sebab kuat betul bunyi tapak kakinya dan langsung tak dengar bunyi haiwan. 3-4 kali jugalah benda tu berlari-lari atas loteng ni, macam berpusing-pusing satu rumah. Azam yakin ahli keluarga dia yang lain mesti dengar juga bunyi ni, sebab kuat sangat bunyi tu. Pagi tu Azam tanya mak, ada dengar tak bunyi tapak kaki berlari atas loteng rumah tengah malam tadi? Mak cakap dia ada dengar juga bunyi tu. Kemudian Azam suruh Yus bawakan tangga. Dia nak tengok apa benda yang ada dekat loteng rumah ni. Bila Azam buka ruang loteng tu, tak ada apa-apa pun yang luar biasa. Jejak dan bau haiwan pun tak ada. Jadi apa benda yang berlari atas loteng malam tadi? Kejadian bunyi tapak kaki berlari-lari atas loteng tu berlaku hampir setiap malam. Kacau bilau dibuatnya. Emosi Azam sekeluarga amatlah terganggu sampai mak jatuh sakit teruk terkena penyakit kayap ular berpunca dari terlalu tertekan dan ketakutan melampau yang dah aktifkan virus kayap ular dalam badan. Badan mak sangat lemah dan sakit-sakit akibat sakit yang ditanggung daripada penyakit kayap ular tu. Sesiapa yang pernah terkena penyakit kayap ular mesti tahu berbulan-bulan jugalah untuk pulih sepenuhnya. Tak cukup dengan duit hilang sampai beribu, kena ganggu dengan bunyi tapak kaki berlari atas loteng hampir setiap malam. Sekarang mak kena penyakit kayap ular. Kehidupan mereka sekeluarga dah tak seceria dulu. Semua dah suram, tekanan dan sengsara. Sebagai anak sulung keluarga, Azam sedih tengok mak dan adik-adiknya terpaksa hidup dalam keadaan macam ni. Dah tak macam manusia. Duit habis dicuri, diganggu setiap hari dan rasa ketakutan sepanjang masa. Apalah salah maknya sampai ada yang sanggup buat macam ni? Dahlah time PKP, tak boleh nak keluar sesuka hati. Lalu rumah pula macam-macam kejadian yang seram jadi. Seolah-olah pelaku nakkan mereka sekeluarga ni terseksa dalam rumah sendiri. Bulan demi bulan berlalu, keadaan semakin tak terkawal. Duit siling pun dicurinya. Sampailah satu tahap, tak ada sesiapa pun dalam rumah ni boleh simpan duit. Untuk teruskan kehidupan, mak terpaksa jugalah cerita kejadian misteri ni pada kawan-kawan jiran rapat untuk minta tolong simpankan duit cash dekat rumah mereka. Sebab dekat rumah sendiri memang tak boleh langsung ada duit, semua dicurinya. Pelbagailah reaksi dari kawan-kawan jiran mak. Ramai yang tak sanggup tolong simpankan duit cash mak sebab takut kejadian sama jadi dekat mereka. Sayu juga hati mak bila tengok kesusahan dan penderitaan yang mak sekeluarga hadapi. Ada 2 orang kawan jiran mak yang sanggup tolong nak simpankan duit cash mak dekat rumah mereka. Mula-mula Makcik Farida yang tinggal seberang jalan rumah setuju nak simpankan duit cash mak ni. Makcik Farida tinggal berdua je dengan suaminya. Anak-anak kerja dekat Kuala Lumpur. Rancangannya, setiap kali mak nak pergi kedai beli barang atau guna untuk perbelanjaan, mak akan singgah rumah Makcik Farida dulu untuk ambil duit tu. Memang susah sikit lah, tapi itu je cara yang ada buat masa ni. Kecurian hanya berlaku dekat rumah mak, mungkin tak berlaku dekat rumah orang lain. Hari pertama dan kedua Makcik Farida simpan ke duit mak tu, semuanya berjalan lancar. Masuk je hari ketiga, Makcik Farida mula kena ganggu. Malam ketiga tu, masa Makcik Farida suami isteri baru nak lelapkan mata, tiba-tiba Makcik Farida rasa atap rumahnya macam digegar-gegar. Kecut perut dibuatnya. Gangguan tu berlarutan sepanjang malam. Terkumat kamit Makcik Farida dengan suami baca ayat kursi dan ayat-ayat suci yang lain. Nasib baik suami Makcik Farida ni ada. Tak sangka benda tu akan ikut ke mana saja duit tu pergi. Pagi tu masa Makcik Farida jemur kain, jiran depan rumah Makcik Farida datang dan bagi tahu dia ternampak ada satu entiti berkain putih berpusing-pusing atas bumbung rumah Makcik Farida malam semalam. Petangnya
mak ke rumah Makcik Farida untuk ambil duit nak beli barang dekat kedai runcit. Sampai je mak dekat rumah Makcik Farida, terus diceritakan apa yang terjadi. Dalam hati, mak cakap tuan benda ni betul-betul kembaruk nak duit. Lepas tu Makcik Farida pulangkan balik semua duit cash mak dan tak berani nak tolong simpankan lagi. Berat betul dugaan yang mak tanggung masa tu. Habis kisah Makcik Farida kena ganggu, kemudian ada lagi seorang kawan jiran yang sanggup tolong simpankan duit tunai mak ni. Namanya Makcik Fuza. Tinggal jauh sikit lah dari rumah mak. Seorang yang ada pengetahuan tentang selok-belok dalam dunia perubatan Islam ni. Agak berani orangnya. Lepas Makcik Fuza berbincang dengan keluarga Makcik Fuza pun setuju. Lagipun nak tolong sesama saudari Islam yang dalam kesusahan. Sebelum Makcik Fuza mula simpan, mak ceritakan semua kejadian yang terjadi, termasuk kejadian yang menimpa Makcik Farida. Makcik Fuza hanya tersenyum je dan mengangguk, tanda faham. Setelah beberapa hari simpankan duit mak, pada satu hari waktu maghrib, masa Makcik Fuza berada dalam rumah, dia teringat nak ambil barang dalam kereta. Sajalah Makcik Fuza jenguk ikut tingkap rumah tu dulu nak tengok keadaan dekat luar rumah. Terkejut Makcik Fuza bila ternampak ada satu makhluk berkain putih berdiri depan pintu rumahnya. Macam nak masuk tapi tersekat dekat depan pintu rumah tu. Kemudian Makcik Fuza baca beberapa surah dengan harapan makhluk tu pergilah dari situ. Tak lama kemudian benda tu hilang. Itulah gangguan yang diceritakan Makcik Fuza pada mak. Makcik Fuza terus simpankan duit cash mak selama 6 bulan walaupun ada gangguan. Baik sungguh hati Makcik Fuza tu. Seluruh kejadian misteri ni berlaku masa Perintah Kawalan Pergerakan PKP, bermakna lockdown sepenuhnya. Jadi usaha mereka sekeluarga nak cari perawat perubatan Islam susahlah sikit. Kebanyakannya perawat berada dekat luar negeri. Jadi mereka hanya cari perawat yang ada di sekitar dalam daerah aja. Bila Azam ceritakan apa yang terjadi, kebanyakan perawat rasa pelik. Biasanya mereka merawat orang yang kerasukan, penampakan, sihir santau, pemisah dan lain-lain. Jarang berlaku kejadian macam ni. Namun mereka sekeluarga tak putus asa. Satu hari, masa mak selesai sidai kain baju dekat depan rumah, macam biasalah dia akan periksa peti surat. Dalam peti surat tu ada satu flyers perawat perubatan Islam. Macam tahu-tahu je rumah ni ada masalah. Lebih pelik lagi bila mak ada tanya jiran sebelah, dapat tak flyers ni? Jiran sebelah menyebelah cakap mereka tak dapat apa-apa flyers pun. Macam flyers tu sengaja dimasukkan dalam peti rumah mak je. Tanpa fikir panjang, petang tu mak terus telefon nombor yang ada dekat flyers tu. Setelah berbincang, perawat bersetuju nak datang rumah lepas maghrib untuk tengok keadaan rumah. Lepas maghrib, 2 orang perawat datang, perkenalkan diri sebagai Ustaz Firdaus dan pembantunya. Kedua-duanya nampak muda. Mak pun terus ceritakan dengan lebih terperinci apa yang jadi dalam rumah ni. Sebelum datang, Ustaz Firdaus dah suruh mak sediakan garam kasar dan lada hitam. Katanya nak pagar rumah. Mak pun bawa barang-barang tu ke ruang tamu. Malam tu, Ustaz Firdaus dan pembantunya mula baca ayat suci Al-Quran. Dia gaul garam kasar dan lada hitam. Lepas tu, ditabur ke sekitar luar rumah untuk halang mana-mana makhluk halus masuk ke rumah. Kemudian, Ustaz minta Azam kumpulkan air kolah dari 7 masjid yang berbeza untuk disembur ke dinding rumah setiap hari selama sebulan. Dan Ustaz suruh mereka sekeluarga baca surah Yasin di tiap-tiap pintu rumah selama 40 hari berturut-turut. Apa yang disuruh oleh Ustaz tu mereka buat, tapi tak ada perubahan. Duit tetap hilang dan masih diganggu. Setelah 40 hari, Ustaz dan pembantunya datang nak tahu perkembangan. Tak ada perubahan. Rawatan seterusnya, Ustaz dan pembantunya kata ada 2 makhluk halus dalam bilik mak. Ustaz minta kebenaran untuk mulakan rawatan dengan menangkap benda-benda tu. Masa proses menangkap benda ni berlaku pada lewat petang hingga ke senja. Ustaz minta mak tutup semua lampu dalam rumah. Hanya Ustaz dan pembantunya saja dibenarkan berada dalam bilik. Masa proses rawatan tu, mak minta Makcik Fuza temankan dia. Suasana dalam rumah gelap dan senyap. Ustaz dan pembantunya mulakan proses rawatan. Dipendekkan cerita, Ustaz berjaya tangkap toyol dan hantu raya yang mencuri dan kacau rumah ni. Botol kaca berbalut kain putih dihanyutkan ke sungai. Mak pun rasa lega. Kejadian kehilangan duit dan gangguan tu reda, tapi hanya bertahan dalam 2 minggu je. Lepas tu jadi balik. Macam-macam perawat mak dah cuba, tapi kaedahnya hampir sama. Pagar rumah, baca Yasin dan lain-lain. Semuanya gagal. Dah setahun lebih kejadian kehilangan duit dan diganggu berlaku. Lepas kira-kira 7,000 duit mak yang dicuri.
Pada satu hari, mak dijemput ke satu kenduri kesyukuran tak jauh dari rumah. Selesai kenduri, mak pun bersembang dengan kawan mengaji yang lama tak jumpa. Bersembang punya sembang, mak pun sajalah buka cerita masalah yang dia hadapi. Salah seorang kawan mengaji kata, macam pernah dengar kejadian yang lebih kurang sama. Pernah jadi dulu. Kawan mengaji mak ingat satu petua untuk halang dari berlakunya kecurian. Petua ni mudah je, tak terfikir pun, tapi tak dapat dikongsikan petua tersebut dalam ni atas sebab-sebab tertentu. Bila mak yang dengar petua tu, dia tak harap apa-apa pun sebab dah banyak petua dicuba, semuanya gagal. Tapi mak cuba jugalah petua tu dalam seminggu. Tak sangka duit dah tak hilang. Mujarab juga petua ni. Petua ni tak dapat halau makhluk tu keluar dari rumah, tapi cukup mujarab untuk mak simpan duit dalam rumah tanpa dicuri. Alhamdulillah jugalah. Dengan petua tersebut, sekurang-kurangnya dapatlah mak dan keluarga simpan duit dekat rumah. Azam pernah terfikir dan tertanya pada mak, tak teringin ke nak pindah rumah? Mak kata, ini rumah kita, tempat kita, rumah yang arwah ayah belikan untuk kita. Kita kena pertahankan rumah ni. Bukan kita yang patut keluar, tapi hantu yang dihantar tuannya patut keluar. Ini bukan tempat dia atau tuan dia. Buat betul semangat mak masa tu. Kejadian misteri kehilangan duit ni berhenti hujung tahun 2022 sebab amalkan petua tersebut, tapi masih ada gangguan-gangguan mistik. Persoalannya, siapa tuan yang membela makhluk-makhluk halus tersebut dan apa motif sebenar di sebalik semua kejadian seram, mistik dan penderitaan terhadap Puan Aisyah sekeluarga? Wallahu a'lam. Okey, sampai sini kisah yang dapat saya kongsikan hari ini. Sebelum kita berpisah, anggaplah kisah ni sebagai hiburan semata-mata. Janganlah terlalu mudah percaya. Hanya yang mengalaminya tahu akan kebenaran sesuatu kisah tu. Kita berjumpa di video akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios.